Tular video yang mengatakan kubur Rasulullah dibuka sehingga pelawat boleh melihat dengan dekat. Apakah itu benar kubur Rasulullah? Kita akan share dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Sahabat semua, apa kabar? Semoga diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan dalam segala urusan. Baru-baru ini beredar video yang mengatakan kubur Nabi Muhammad dibuka. Dan dalam video itu memang nampaklah orang sujud sambil menangis, dan setiap orang yang ada di situ pun menangis disebabkan kerinduan, kecintaan kepada kubur tersebut. Tapi hakikatnya kubur yang di dalam video itu bukanlah kubur baginda Nabi SAW, tapi ia adalah kubur Aun bin Abdullah bin Ja'far bin Abu Talib bin Abdul Muttalib, yang mana kubur tersebut adalah keluarga baginda Nabi SAW. Kiranya dia adalah cucu saudara Sayyidina Ali, sebab Sayyidina Ali bin Abu Talib dengan Ja'far bin Abu Talib adalah bersaudara. Dan Ja'far bin Abu Talib adalah sahabat Nabi yang berhijrah ke Habsah, yang mana Habsah ini dikenali sekarang sebagai Ethiopia. Dan Ja'far bin Abu Talib ini syahid pada peperangan Mut'ah, iaitu perang di antara Muslim menentang dengan Rom. Maka Aun bin Abdullah adalah cucu Ja'far bin Abu Talib, dan Aun bin Abdullah ini jugalah yang menemani cucu Rasulullah, iaitu Husain bin Ali, ketika mereka bertolak daripada Mekah ke Kufah di Iraq, dan syahid pada hari Ashura di Karbala. Maka kuburnya dimakamkanlah di Karbala, Iraq. Dan hari ini kuburnya dibesarkan dan dihias dengan indah oleh Syiah, dan merupakan salah satu kubur yang masyhur di sana. Kuburnya akan penuh ziarah bila tibanya hari Ashura, kerana memperingati peristiwa Karbala. Sehingga mana yang selalu kita tengok orang Syiah menyakiti diri mereka sendiri pada hari Ashura, bagi memperingati peristiwa yang telah pun berlaku itu. Jadi hakikatnya kubur tersebut bukanlah kubur baginda Nabi SAW, tetapi kubur Aun bin Abdullah. Dan saya tengok ia dikongsi oleh orang ramai sehingga view berjuta-juta, sedangkan perkara itu bukanlah benar. Kubur Nabi SAW terletak di Madinah, bukan di Karbala. Dan kubur Nabi merupakan rumah tempat Nabi SAW wafat. Dan kubur baginda Nabi SAW bersebelahan dengan kubur Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Dan bila kita ziarah ke Madinah, kita pergi ke Masjid Nabawi, dan bila kita ziarah, kita akan dapat melihat pagar berwarna emas, ada lubang kecil. Bila kita berjalan keluar daripada Raudah, maka kita akan jumpa makam Rasulullah SAW yang pertama, dan di tengahnya adalah makam Sayyidina Abu Bakar, dan terakhir adalah makam Sayyidina Umar. Di atas pintu tersebut ada juga tertulis adab bila kita ziarah kepada baginda Nabi SAW, iaitu tidak meninggikan suara. Dan di pintu tersebut adanya nama Nabi dan juga para sahabat. Sahabat semua, makam Nabi SAW telah pun dibina semula oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan baik, sehingga tidak ada yang boleh masuk ke dalamnya. ترتيب القبور عندما في الداخل بهذا الشكل، يعني القبر الأول ولا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، القبر الثاني سيدنا أبو بكر، القبر الثالث سيدنا عمر. طبعا في عهد سيدنا عمر كان وضع المنزل طبيعي، في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز بعد أكثر من 80 سنة انهدم السقف بالكامل على القبور الشريفة. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز والي المدينة أزال الغرفة الخاصة بالسيدة عائشة، أعاد بناء وترميم الحجرة الخارجية، وبنى جدار رباعي الشكل بهذا الشكل.
طبعا هذا الجدار يحيط بالقبور من الأربع جهات بالكامل، وميزة هذا الجدار إنه جدار مصمت، يعني ما في أي منفذ للداخل، ما يستطيع أي إنسان الوصول للقبر الشريف. عاد بعد فترة سيدنا عمر بن عبد العزيز وقام بالتقوية لسقف الحوش الخارجي اللي هو أسفل هذا السقف يوجد القبر الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد فترة سيدنا عمر بن عبد العزيز أزال جميع الحجرات المجاورة وبنى جدار خماسي الشكل من الحجارة السوداء. طبعا اختار الشكل الخماسي حتى يكون نوع من التمييز بينه وبين الكعبة، فما يظن الناس انه كعبة وتبدأ مسألة الطواف في المدينة. بعد أكثر من 500 سنة في عهد المماليك السلطان محمد بن قلاوون الصالحي بنى قبة صغيرة من الخشب على الجدار الأول من الداخل. كانت هذه القبة تساعد في تصريف مياه الأمطار، وأيضا قام المماليك بعمل دعامة خارجية للجدار الخماسي بهذا الشكل. هذه الدعامة الخارجية اللي تحيط بالجدار الخماسي، وهذه هي الستارة اللي نشوفها حاليا من الداخل اللي تحمل كتاب لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد كده في عهد المماليك السلطان الأشرف قيتباي بنى جدار ثالث من الخشب وترك بوابات، يعني كانت الناس تدخل وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من الداخل. طبعا بعد ذلك في عهد الدولة السعودية قاموا بعمل ترميم كامل للجزء الخارجي بالكامل وترميم للأجزاء الموجودة في الداخل ما دون الجدار الثاني، وهذا هو الشكل الحالي اللي نشوف عليه المقصورة الشريفة في المسجد النبوي الشريف. بالنسبة للأخوان في الزيارة بيكون مرور الأخوان من الأمام من هذا الجهة، من هنا بيتم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اللي بيستطيع انه يشوف من الداخل بيشوف الستارة الداخلية. كثير من الناس ممكن يظن انه هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بالعين ولا بالجسد نستطيع ان نصل للقبر الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تم بناء القبة الخضراء على سقف المجسم بالكامل، فالقبة الخضراء تغطي ما يوجد تحتها بالكامل من قبة صغيرة موجودة لا زالت من الأسفل. Sallallahu alaihi wasallam. Tembok itu dibina setelah ada insiden orang-orang Nasrani yang hendak menggali makam Rasulullah pada 1164 Masehi ataupun 554 Hijrah. Namun segala usaha mereka adalah gagal. Jadinya perlu diperbetulkan balik video tadi itu, sebab banyak yang share dan upload semula video tersebut. Ianya dibuat berulang-ulang kali. Dan bukan itu sahaja, ada banyak lagi video-video yang dikatakan makam Nabi, tapi sebenarnya bukan. Dan harapnya video yang ringkas ini dapat memberi pencerahan bahawa makam Nabi SAW terletak di Madinah bersebelahan dengan kubur Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Tolong jelaskan kenapa makam Nabi berdampingan dengan makam Abu Bakar Siddiq dan Umar. Setelah Nabi SAW meninggal, Abu Bakar ingin dia dekat dengan Nabi, bertabaruk. Ini dalil tabaruk. Tabaruk itu apa? Ngalap barokah. Makanya mereka ingin mengambil barakah. Ini tempat air minum Nabi, namanya kirbah. Setelah Nabi air minum kulit, dari kulit kambing dijahit. Setelah Nabi meninggal, datang Asma mengambil tempat air minum Nabi itu, dituangnya air. Kalau anaknya demam, diminumkannya ke anak. Bekas air minum Nabi. Ngalap barokah. Barokah yang terbesar adalah makam, dekat makam Nabi, dan yang mendapat itu Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar, Umar juga ingin seperti itu, maka dua ini dapat. Tapi kalau sampai yang lain juga akan terlalu ramai, maka yang lain tetap dimakamkan di pemakaman Baqi yang tak terlalu jauh dari situ. Mereka ingin mendapat barokah dari Nabi SAW. Apa hikmahnya? Hikmahnya luar biasa. Orang Syiah bingung mau mencaci maki depan Nabi. Serba salah Syiah mau ziarah ke makam Nabi, mau mengucapkan assalamualaikum, Nabi di samping ada Abu Bakar sama Umar. Mau melaknat, Nabi ada di situ. Akhirnya bingung mereka, cuma mana mau ziarah. Hikmah luar biasa makam Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Jadi sama-sama kita beringat dan sama-sama kita share benda ini agar orang tahu. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.